Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir Wazir. Untuk episod kali ini dah just nak buat perkongsian ringkas tentang cara macam mana kita boleh dapatkan gambar bokeh yang cantik dengan bajet yang minimal. So kepada yang siapa yang dah lama follow saya, terutamanya di Flickr dah lebih 10 tahun ataupun 15 tahun macam tu kan. Saya asalnya banyak mengambil gambar anak-anak saya menggunakan lensa 50mm saja. Lensa 50mm ni bagi saya adalah antara lensa murah yang boleh digunakan untuk mendapatkan bokeh yang bagus lah. Kalau kita nak beli lensa yang panjang macam 70-200 tu harga dia agak mahal lah, mungkin 4,000, 5,000 kan. Sekarang ni ada yang dah, kalau 2.8 tu dah ada yang sampai 10,000. So kepada sesiapa yang ada kamera sama ada DSLR ataupun mirrorless, kalau boleh lah kan, kalau memang betul kita nak layan bokeh kan, belilah lensa 50mm. Kalau ni yang ni lensa 50mm Nikon 1.8. 1.8 ni pun masa saya beli tu tak sampai 1,000. Kalau kita beli yang 1.8 pula, ni 1.4. Kalau lensa 1.8, harga masa saya beli tu dalam 300 lebih saja. Sekarang pun kita masih boleh dapat juga dalam harga sekitar 300 lebih atau 400 lebih. Ataupun kalau mungkin kalau kita rasa harga dia dah naik kan. Yalah, pasal sekarang ni dah macam-macam barang harga dah naik kan. Ni saya beli pun dah lebih 10 tahun. Mungkin kita boleh cari yang second hand punya, 50mm second hand. Dia kebanyakan 50mm ni walaupun dia second hand, okey, kita just tengok. Kalau tak ada fungus dalam tu, kira okey lah lens tu. Tapi kalau yang baru tu, yang sama ada Canon ataupun Nikon 50mm, kalau bukan 1.4, kita pilih yang 1.8, harga dia sekitar tak sampai 500 lah. Ada juga brand-brand lain macam Yongnuo ke, brand Samyang, brand-brand lain pun okey juga. Just kalau kita just nak main bokeh saja kan, bukan terlalu detail sangat kan. So kepada yang orang kata kalau kita nak layan bokeh, bokeh ni terhasil dia bahasa Jepun lah kan. So untuk tidak terlalu teknikal, bokeh ni dia, kalau kita cakap bokeh tu cantik, maksudnya belakang dia blur tu. Blur dia orang kata yang cantik dia punya creamy lah. Creamy dia macam soft tau. Dia punya graduation bokeh tu dia lembut saja. Itu biasanya kalau kita dapat benda tu, yang dapat yang orang kata creamy bokeh tu, kita kena guna focal length yang 85mm ke atas lah. Dan 50mm pun okey juga. Cuma tips dia selain daripada lens, jarak kita dengan background tu kena jauh lah. Macam saya dengan belakang ni, saya guna 50mm juga ni. Dekat kamera saya guna 50mm, saya buka 2.8. Cuma jarak belakang saya dengan background ni lebih kurang dalam 5 kaki kot. Kalau kita ada jarak yang lebih 10 kaki, ataupun dalam tengah bandar ke, di taman ke apa kan, kalau jarak kita lebih 10 kaki, dia punya bokeh tu lagi cantik lah. Cuma kalau untuk gambar yang cantik tu, kita kena guna aperture yang besar. Aperture besar tu bukan nombor yang besar tu, ramai yang tersilap. Aperture besar tu bukanlah f22, f8. Aperture besar tu nombor dia kecil. Bunyi macam bukanlah pelik, bunyi macam keliru kan. Aperture besar ni bukannya nombor besar tu. Aperture besar ni nombor dia kecil. Maksudnya kalau saya cakap aperture besar tu, guna aperture 1.4 ataupun 1.8 ataupun 2.8. Itu aperture besar. Aperture kecil ni nombor dia besar. Aperture kecil, nombor besar tu maksudnya guna aperture kecil tu, nombor 22, f22, f8. Itu aperture kecil. Aperture besar ni nombor dia kecil. Kalau saya cakap guna aperture 1.8, guna aperture besar tu maksudnya sama ada f2.8, 1.8 atau 1.4. Kalau sebab apa saya kata investment 50mm ni bagus, pasal kalau kita beli kamera yang apa ni, entry level, biasanya dia datang dengan kit lens tau. Kit lens ni biasanya zoom lah 1855, 18135, 18200. Biasanya lensa tu dia punya aperture tu f4 ataupun f5.6. Nampak macam besar tapi sebenarnya tak cukup untuk berikan kesan bokeh yang cantik lah. Kecuali lah kita gunakan 1855mm ataupun 18135. Jarak background macam saya ni subjek dengan belakang tu 10 kaki ke 20 kaki, dia akan dapat yang bokeh yang menarik jugalah. Tapi taklah secantik bokeh daripada 50mm ni. Macam sekarang ni pun boleh tengok kan, bokeh belakang ni blur macam mana kan. Itu pasal jarak saya dengan background ni tak jauh sangat dengan buku-buku tu kan. Kalau jarak saya dengan background tu lebih 10 kaki, dia bokeh dia tu cantik lah. Dan kita kena tahu juga kenapa kita nak bokeh tu kan, untuk apa. Dia bokeh tu bukan apa, selain daripada nilai estetika, dia juga untuk orang kata apa, menimbulkan subjek tu, terutamanya untuk portrait lah. Dia kalau portrait ni, kalau kita nak supaya orang kata apa,
gambar portrait ataupun individu yang kita rakam tu timbul. Dia ada kesan timbul tu maksudnya apa? Terpisah daripada background tu. Nampak dia bukan macam tampal lah image, bukan nampak macam image ditampal di apa? Di poster ke apa kan. Sama je kan maksudnya. Gambar subjek dengan gambar belakang sama sharp kan. Ni nampak dia kesan timbul lah. Benda ni biasanya kalau kita tengok dalam filem kan, dia ada kesan bokeh blur kan. Nampak lah. Orang kata apa? Subjek kita tu dia stand out. Itulah tujuan dia bokeh tu. Dan kalau kita guna compact agak susah sikit lah. Tu ada yang kata kalau full frame tu bokeh lagi cantik. Itu benda tu kita tolak tepi dulu lah. So apa yang saya nak beritahu secara ringkas ni, kalau kita betul-betul saja nak layan bokeh untuk permulaan kan, dapatkan bajet lah beli untuk 50mm. Dia kecil je, senang nak bawa. Saya biasanya dulu saya travel, saya buat 50mm dengan 24mm saja. Lensa ni pun agak berat jugalah, berat. Tapi sedap lah, solid kan. Kalau kita ada modal lagi besar tu, bolehlah beli 70-200 ke ataupun 135 kan. Tapi modal dia mahal lah sikit kan. So untuk permulaan, pasal ada juga saya dapat mesej kan, bang macam mana nak dapatkan bokeh yang cantik kan. Ada, boleh tak dapat kamera, orang kata apa, kamera kit lens ni, kamera yang datang dengan kit lens ni, boleh tak dapat bokeh? Boleh, tapi betul lah background dia kena jauh. Lagi satu, kebanyakan kit lens ni datang dengan aperture besar, f4, lepas tu kalau kita zoom dia bagi frekuensi kan. Bokeh dia ada juga, tapi taklah secantik bokeh daripada 50mm f1.8 ataupun 1.4. Okey lah, kalau ada apa benda yang nak orang kata apa, nak tanya lagi benda tak jelas lagi kan, boleh tanya di ruang komen lah macam biasa. Okey, sampai jumpa lagi.